Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita masuk pada pembahasan yang kedua, pembahagian khabar ataupun pembahagian hadis ahad berdasarkan sama ada hadis tu diterima ataupun ditolak, iaitu kepada hadis maqbul ataupun mardud ataupun ghairu maqbul. Kali ini kita ambil kita akan baca dulu, kemudian kita akan terjemahkan. Kita akan ambil hak bahagian ni saja, iaitu pembahagian khabar berdasarkan kepada bi'tibar qabul wal rad. Yang ni saja hadis, dan pembahagian hadis yang berikutnya nanti pembahagian hadis maqbul, iaitu kepada sahih li zati, sahih li ghairi, dan seterusnya. Kita tak akan bacalah, kita akan baca pada sesi pengajian sesi kelas akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhathu tsani, pembahasan yang kedua. Taqsimul khabar bi'tibaril qabul awir rad ila maqbul wa ghairu maqbul, yakni mardud. Pembahagian khabar berdasarkan sama ada khabar itu diterima ataupun ditolak kepada hadis maqbul dan hadis ghairu maqbul, iaitu hadis mardud. Yang qasimul khabar bi'tibaril qabul war rad ila qismaini. Khabar ataupun hadis berdasarkan kepada qabul dan rad, sama ada ia itu boleh diterima ataupun ditolak, kepada ila qismaini, kepada dua bahagian. Maqbul, iaitu hadis maqbul ataupun khabar maqbul, wa ghairu maqbul, iaitu hadis ghairu maqbul ataupun dalam istilah lain sebagai hadis mardud. Sebelum kita meneruskan, sebelum kita teruskan penjelasan nanti ni, sebelum kita masuk pada pelajaran yang akan datang, iaitu tentang pembahagian khabar maqbul ni, khabar maqbul iaitu kepada sahih li zati, sahih li ghairi, dan hasan li zati dan hasan li ghairi, dan juga pembahagian nanti ni akan berikutnya, iaitu pada muka surat yang berikutnya, iaitu pembahagian hadis mardud ataupun hadis ghairu maqbul, iaitu pada hadis dhaif. Sebelum kita masuk pada pembahasan tu, elok kita ulang balik, bagi penjelasan balik tentang, kita imbas kembali ada beberapa perkara penting yang mesti kita tahu dan mesti kita fahami dan mesti betul-betul kita ingat sebelum kita belajar tentang apa itu hadis hasan, hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Jadi benda-benda tu ialah apa dia? Benda tu ialah yang pertama sekali tentang apa itu hadis lah. Baik, ini antara benda-benda yang mesti kita kena tahu, mesti kita kena ingat, mesti kena hafal, mesti kita kena faham betul-betul. Iaitu antaranya ialah apa itu hadis, perawi itu macam mana, lepas tu sanad tu apa, matan hadis tu apa, tabaqah tu apa, awal sanad tu mana, dan akhir sanad tu mana. Benda ni kita akan gunakan sampai ke akhir kita punya pelajaran. Hadis, apa itu hadis? Hadis ialah apa saja yang disandarkan kepada Nabi SAW. Satu contoh yang kita dah paparkan sebelum ni, iaitu pada pelajaran yang lepas, hadis innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat ni adalah merupakan ucapan Rasulullah. Ucapan Rasulullah ni diriwayatkan, yang meriwayatkan ucapan Rasulullah innamal a'malu adalah Sayyidina Umar. Kemudian yang meriwayatkan hadis ni pula daripada Sayyidina Umar adalah Alqamah Al-Laisi. Kemudian Alqamah Al-Laisi yang meriwayatkan darinya adalah Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dan seterusnya. Yang meriwayatkan daripada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi adalah Yahya Al-Ansari. Jadi orang yang meriwayatkan, setiap individu yang meriwayatkan hadis ni daripada satu tabaqat, daripada satu generasi kepada satu generasi yang berikutnya, itu dinamakan sebagai rawi. Jadi Sayyidina Umar di sini adalah perawi, Alqamah adalah rawi, Muhammad ibn Ibrahim rawi, dan Yahya Al-Ansari adalah rawi. Apa itu sanad? Sanad ialah rantaian tadi nah, rantaian yang terdiri daripada Yahya, Muhammad, Alqamah dan Sayyidina Umar. Itu adalah rantaian perawi. Rantai perawi disebut sebagai sanad. Kemudian apa itu tabaqah? Tabaqah ni lah, ini tabaqah, satu tabaqah, ini tabaqah lain, ini satu tabaqah yang lain, dan ini satu tabaqah yang lain. Yahya Al-Ansari adalah satu tabaqah yang lain. Kemudian mana yang awal sanad? Awal sanad ialah ini. Yahya Al-Ansari di sini merupakan awal sanad. Akhir sanad mana? Pada Sayyidina Umar. Mana ini dikatakan sebagai matan? Matan inilah teks hadis ini. Innamal a'malu binniyat merupakan matan pada hadis ini. Jadi berdasarkan hadis ahad ni, berdasarkan sama ada dia hadis tu sama ada kita boleh terima ataupun boleh tolak, kepada maqbul dan mardud. Hadis maqbul dan hadis mardud. Jadi hadis maqbul dan hadis mardud ni, hadis maqbul ialah hadis yang diterima.
Hadis mardud ialah hadis yang ditolak ataupun ghairu maqbul. Samalah. Hadis yang ditolak. Jadi apa asas kepada pembahagian ini? Apa asas kepada pembahagian hadis tu maqbul ataupun mardud? Baik, kita tengok kembali, kita lihat kembali contoh sanad tadi. Contoh sanad tadi kita tengok, kita tengok kembali, kita tengok balik contoh ni. Sini ada berapa rawi? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kemudian matan lah. Yang ni rawi ni, setiap satu daripada ni, 1, 2, 3, 4, 5 rawi ni, setiap individu ni, benda orang-orang inilah yang akan menentukan sama ada hadis tu makbul, diterima, ataupun mardud, ditolak. Selain daripada 5 orang perawi ni, termasuk matan hadis lah. Kalau matan hadisnya bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan sesuatu yang fakta yang lebih kuat, maka tertolak jugalah. Jadi bermakna di sini faktor sanad, di sini faktor rawi-rawi yang terdapat dalam sanad ni, dan faktor matan hadis yang membuatkan satu-satu hadis tu sama ada hadis tu makbul ataupun mardud. Kita tengok di sini ada 5 orang rawi, 5 orang perawi. Jadi yang menjadi faktor penentu sama ada hadis tu makbul atau mardud hanya 4 saja, bukannya 5, hanya 4 saja, iaitu rawi 1, rawi 2, rawi 3, rawi 4. Kenapa rawi 5 kita tak masukkan sekali? Kenapa rawi 5 kita tak masukkan sekali? Sebab rawi 5 adalah sahabat. Sahabat ni semuanya adil. Maksudnya apa? Apa saja yang diriwayatkan, siapa saja di kalangan sahabat, sama ada sahabat kecil ataupun sahabat besar, kita perlu terima periwayatan dia. Berbanding dengan hak nombor 4 ni, yang bukan sahabat ni, bukan nombor 4 ni bukan sahabat. 3 lagi bukan sahabat, 2 dan 1 bukan sahabat. Bila dia bukan sahabat, maka yang bukan sahabat ni lah yang akan menentukan sama ada hadis ni diterima ataupun ditolak. Jadi kalau macam ni, kalau semua hadis ni 1, 2, 3, 4 ni hadisnya dia punya perawi ni, orang nombor 1, perawi nombor 2, orang nombor 3, orang nombor 4, orangnya baik-baik, orangnya dapat dipercayai, perawi-perawinya tidak ada masalah, maka hadis tu makbul. Sebaliknya, kalau salah satu daripada 4 orang ni, ada masalah. Contoh hadis nombor perawi nombor 3 ni, perawi nombor 3 tak kita kata pendusta, pembohong, maka dengan sebab 1 ni, dengan sebab nombor 3 ni yang bermasalah, walaupun yang lain tu semua okey, walaupun ada sahabat di sini, maka hadis ni mardud, ditolak. Itulah asas kepada pembahagian hadis pada makbul ataupun mardud. Kita tengok contoh. Kita contoh hadis niat tadi ni. Kita tengok contoh hadis niat. Kita tengok ni, dia punya perawi ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Di mana faktor yang menentukan hadis ni boleh diterima atau ditolak? Hanya pada 1, 2, 3. Sayyidina Umar tidak, sebab Sayyidina Umar sahabat. Siapa saja dari kalangan sahabat semuanya adil. Maksud dia, apa saja yang diriwayatkan, siapa saja dari kalangan sahabat yang meriwayatkan, kita kena terima. Yang perlu disiasat, yang perlu dilihat, yang perlu diteliti ialah yang bawah daripada sahabat, iaitu Alqamah Al-Laisi, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, Yahya Al-Ansari. Kita kena cek satu-satu. Yahya Al-Ansari berdasarkan kepada pandangan ulama-ulama hadis sepakat mengatakan Yahya Al-Ansari ni siqah. Siqah maknanya boleh dipercayai. Orang yang berbawa, orang yang tidak ada masalah. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi macam mana? Siqah juga. Alqamah Al-Laisi siqah juga. Sayyidina Umar sahabat, kita tak pertikaikan. Jadi oleh kerana 3 perawi ni, iaitu Yahya, Muhammad Ibrahim At-Taimi, Alqamah Al-Laisi ni semuanya tidak ada masalah, semuanya siqah, maka hadis ni adalah hadis ni kita katakan sebagai hadis makbul. Begitulah. Baik, kita tengok contoh hadis berikutnya.
Hadis ni yang kita akan baca ni bukan hadis yang terkenal, yang banyak tersebar di kalangan masyarakat kita Melayu lah. Iaitu hadis riwayat Aisyah, an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Aisyah katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man nama ba'dal asri, barang siapa yang tidur selepas asar, fakhtulisa aqluhu, lalu akalnya hilang, akalnya ataupun dia jadi gila, fala yalumanna illa nafsahu, maka janganlah dia menyalahkan orang lain melainkan dirinya sendiri. Hadis ini riwayat oleh Ibn Hibban dalam Al-Majruhin. Kita tengok dia punya sanad hadis ni, maknanya siapa saja rawi-rawi yang meriwayatkan hadis ni. Iaitu kalau kita tengok yang ni kita sebut sebagai, dari kita tengok dari awal, ada sekarang tengok ada 1, 2, 3, ada 8 orang termasuk Aisyah, ada 8 perawi dalam hadis ni. Kita tengok yang mana di awal sanad, ini awal sanad. Mana akhir sanad? Ni akhir sanad lah. Aisyah ni akhir sanad. Mana matan dia? Ni matan hadis lah. Teks hadis dia. Matan hadis. Baik. Macam mana kita nak tentukan bahawa hadis ni boleh diterima ataupun tidak? Kita kena cek satu-satu, kita tengok satu-satu daripada 1 sampai ke 7 lah. 7 ni sama ada perawi dia berwibawa ataupun tidak. Perawi dia ada masalah pun ataupun tidak. Kalau tidak ada masalah, maka hadis ni makbul. Kalau ada masalah, hadis ni mardud lah. Melainkan daripada Aisyah ni. Aisyah sebab apa kita tak masukkan dalam senarai orang-orang yang perlu diperiksa? Sebab Aisyah adalah sahabat-sahabi lah. Baik, kita tengok satu persatu. Ahmad bin Yahya bin Zuhair. Ahmad bin Yahya bin Zuhair apa? Siqah. Siqah, imam hujah. Siqah lah, kita ambil ringkas siqah. Imam hujah. Siqah dan juga seorang imam dan hujah. Kuat lah. Memang seorang yang betul-betul kuat, kukuh. Dia punya tahap kepercayaan para ulama terhadap Ahmad bin Zuhair ni tinggi lah. Okey, selesai satu masalah. Kemudian kita tengok perawi nombor 2. Isa bin Abi Harbin As-Saffar. Juga dikatakan, ulama mengatakan dia ni telah terbukti dia ni merupakan seorang yang siqah. Selesai satu masalah. Kemudian Khalid bin Abil Qasim. Khalid bin Abil Qasim ni dia sebagai kadzab. Kadzab ni apa? Pendusta lah. Seorang pendusta. Makna Khalid di sini ada nombor 3 ni, Khalid bin Abil Qasim bermasalah. Kemudian Lais bin Sa'ad. Lais bin Sa'ad ni seorang imam lah. Seorang imam. Siqah juga. Siqah sabt. Seorang yang siqah sabt, faqih, imam, masyhur. Tinggi jugalah dia punya taraf kedudukan, kewibawaan dia memang tinggi lah. Selesai satu masalah. Nombor 4. Kemudian nombor 5. Nombor 5 siapa? Nombor 5 Uqail. Uqail siqah sabt. Siqah sabt. Sabt ni teguh. Kemudian yang nombor 6 Zuhri. Zuhri juga faqih, hafiz, muttafaq ala jalalati wa itqani. Ini juga seorang yang hafiz lah. Seorang hafiz, kita sebut sini ringkasnya hafiz. Maksud dia seorang yang boleh dipercaya juga. Tinggi juga dia punya tahap tingkatan siqah dia, tingkatan kepercayaan dia. Iaitu sebab siqah, sabt, faqih, al-faqih, al-hafiz, muttafaq ala jalalati. Orang telah sepakat atas kehebatan dan ketekunannya lah. Kemudian Urwah. Urwah ni siapa? Urwah siqah, faqih, masyhur. Siqah lah. Siqah dan seorang faqih yang masyhur. Siqah juga. Tidak ada masalah juga. Nombor 7. Kemudian nombor 8 Aisyah, sahabat. Memang kita tak pertikailah. Sebab apa? Kita kena pegang as-sahabah kulhum adul. Sahabat semuanya bersifat adil. Jadi dalam 7 rawi di sini semuanya tidak ada masalah. Melainkan hak nombor 3. Iaitu siapa dia? Khalid bin Abil Qasim. Khalid bin Abil Qasim bermasalah. Bila Khalid bin Abil Qasim bermasalah, maka hadis ni kita tak boleh kata hadis makbul. Hadis ni kita tak boleh kata dia hadis makbul. Dia jadi hadis mardud ataupun ghairu makbul.
Hadis mardud. Hadis ni tidak terima. Nanti kita akan belajar, kita tak sebut dulu. Hadis ni tahap dia memang hadis mardud. Hadis mardud ada jenis-jenis dia. Ini hadis mardud, hadis yang tidak terima. Apa nama dia? Kalau dia punya perawi dia pendusta, apa nama dia? Kalau perawi dia ingatan dia tak kuat, apa nama dia hadis tu? Kita akan belajar pada pelajaran-pelajaran akan datang lah. Okey, selesai. Jadi, dia punya kesimpulan dia daripada contoh-contoh yang kita beri tadi, mana-mana hadis yang perawi di dalam rantaian sanadnya. Kita tengok macam ni. Mana-mana perawi yang di dalam rantaian sanad dia. Contoh macam hadis di dalam rantaian sanadnya, orang-orang yang boleh dipercayai. Macam contoh hadis ni, Innamal Anbiya, semua rantaian perawi dia ni, dalam sanad dia ni merupakan orang-orang dipercayai, maka hadis ni adalah hadis makbul. Sebaliknya, kalau terdapat, tak payah banyak, terdapat seorang saja daripada rantaian perawi ini, macam hadis ni, ada orang yang bermasalah. Contoh dalam hadis ni, hadis nombor 3, iaitu Khalid bin Abil Qasim. Khalid seorang pendusta, maka hadis tu jadi hadis, apa dia? Jadi hadis mardud, hadis tidak diterima. Kalau hadis yang diterima tadi ni, hadis makbul tadi ni, sama ada hadis tu jadi hadis sahih ataupun hadis hasan. Kalau yang mardud di sini, kita namakan dia sebagai dia jadi hadis apa? Hadis dhaif. Jadi untuk menjadikan hadis tu sahih tadi ni, ataupun hadis tu hasan, ataupun hadis tu dhaif, ada syarat-syarat dia. Syarat-syarat dia kita akan belajar pada kelas akan datang. Akan datang kita akan belajar sahih ni. Sahih li zaiti. Ada sahih li zaiti dengan sahih li ghairi. Kita akan belajar sahih li zaiti. Wallahu a'lam.